Masihkah Anda ingat tentang hadis ini? Atau pernahkah Anda mendengar tentang hadis ini? Kalian akan bernamai dengan kaum Rom dalam keadaan aman. Kemudian kalian dan mereka akan memerangi suatu musuh. Dan kalian akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Al-Quran telah mengabadikan peristiwa ini dalam surah Ar-Rum, yang menjadi isyarat bahwa Rom adalah suatu bangsa yang perlu diberi perhatian dari sudut kekuatan dan beberapa kelebihan yang ada pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Tentang siapakah bangsa Rum yang dimaksudkan di dalam hadis dan Al-Quran masih menjadi perbincangan di kalangan para cendekiawan Islam. Rum dalam Al-Quran mudah dikenal pasti, yaitu Gereja Kristen Ortodoks Timur yang mendirikan Kekaisaran Bizantium dengan Konstantinopel sebagai ibu kota. Dan sekiranya dikaji dan dilihat melalui situasi hari ini, golongan Kristen Ortodoks berada di Rusia. Pandangan mengenai bangsa Rom yang dimaksudkan adalah Rusia juga turut dipegang oleh ulama Islam Syekh Imran Hussein. Rusia seperti yang kita tahu pada hari ini adalah di bawah pimpinan Presiden Vladimir Putin. Dan Presiden Vladimir Putin sendiri menganut agama Kristen Ortodoks. Kalau dilihat dari segi kerjasama Putin dengan orang-orang Islam, tentu saja sudah lama terjalin. Pemimpin Republik Chechnya Ahmad Ramzan Kadyrov yang memegang mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah adalah seorang Muslim yang taat. Ramzan Akhmadovich Kadyrov adalah Ketua Republik Chechen dan bekas anggota Pergerakan Kemerdekaan Chechnya. Beliau adalah anak bekas Presiden Chechen Ahmad Kadyrov yang dibunuh pada Mei 2004. Ramzan Kadyrov dilantik sebagai Presiden Chechnya pada tahun 2007 atas pilihan Presiden Vladimir Putin sendiri. Dan Ramzan sendiri sudah dianggap seperti anak oleh Putin. Seperti mana kita umat Islam menuju akhir zaman akan berpecah belah dan berpegang pada ulama pilihan kita. Begitu juga umat Kristen yang nantinya harus memilih kelompok Kristen mana yang masih berpegang pada ajaran Kristen sebenar. Sebelum kita lanjutkan ke perbincangan yang seterusnya, Anda jangan lupa subscribe ke channel ini dan mudah-mudahan channel ini memberikan info bermanfaat buat kita semua, insya-Allah. Baiklah, kita lanjutkan ke perbincangan kita. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan lain-lain menerangkan umat Islam kelak akan bergabung dengan Rom untuk menewaskan musuh bersama. Namun hadis-hadis ini tidak menerangkan siapakah musuh umat Islam dan Rom ini. Pengakhiran gabungan ini, Rom dan umat Islam akan menang dan akan mendapat harta rampasan perang. Dan pada hadis sahih yang lain pula menerangkan
Rom akan melakukan pengkhianatan dan akan bangkit menentang umat Islam, maka akan terjadilah Al-Malhamah Al-Kubra, perang terbesar dengan kehadiran 960,000 tentera Rom. Dan akhirnya umat Islam akan memenangi peperangan ini. Melihat pada permainan media atau sorotan media, mereka lebih memfokuskan pada Gereja Vatikan berbanding Gereja Kristian Ortodoks. Mengikut pandangan Syekh Imran Hussein, walaupun Kekaisaran Bizantium telah pun lenyap, namun jelas bukti peninggalan Bizantium Timur iaitu Gereja Kristian Ortodoks boleh ditemui dengan sangat banyak di Rusia. Melihat konteks kerjasama Islam dan bangsa Rom, pemimpin Chechen Ramzan Kadyrov telah meminta izin daripada Putin sebelum ini untuk menghantar pasukan tenteranya bagi melawan pihak ISIS di Syria. Ramzan Kadyrov sentiasa bersuara lantang dalam memperjuangkan hak-hak orang Islam ketika diperlekehkan pihak lain. Ini menyebabkan kelantangan beliau tidak disukai dan difitnah oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan tanggapan negatif masyarakat dunia kepada dirinya. Antara yang sering dilaporkan oleh media barat ialah kekejaman beliau menghilangkan pemimpin-pemimpin politik dengan kerjasama Vladimir Putin. Selain itu, beliau juga dikatakan mengenakan hukuman berat kepada pelaku homoseksual yang berada di Republik Chechnya. Beliau juga dikatakan melakukan eksploitasi terhadap kanak-kanak kerana membenarkan mereka bertinju di usia muda. Kesimpulannya, terdapat dua pendapat mengenai bangsa Rom, iaitu merujuk kepada Rom di Itali dan juga Rom di Rusia. Namun bagi admin sendiri cenderung merasakan Rusia adalah bangsa Rom yang dimaksudkan, dan permulaan koalisi bangsa Rom dan umat Islam bermula di dalam negara Rusia sendiri. Bukan sahaja kerana terdapatnya Gereja Kristian Ortodoks di Rusia, tetapi juga kerana penerimaan orang-orang Kristian di Rusia yang hidup menjauh dari diskriminasi agama maupun kaum. Rusia, seperti mana yang kita tahu, mempunyai sistem dan peralatan ketenteraan antara yang terhebat di dunia, manakala tentera Chechen pula merupakan tentera yang setia dan mempunyai semangat jihad yang tinggi. Maka gabungan keduanya pada akhir zaman ditambah gabungan tentera dari Nusantara menghasilkan sebuah kubu kukuh melawan musuh. Tetapi jangan kita lupa bahawa bangsa Rom setelah kemenangan berlaku nanti akan mengkhianati kita umat Islam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam bisawab. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan mengikuti video terbaru daripada kami. Terima kasih dan salam ukhuwah.